bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku pula bukan seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar kami dapat menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah perkara yang sudah diputuskan. Ayat yang ke-16 daripada surah Maryam sehingga ayat yang ke-21 ini menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pada permulaan surah Maryam dalam perbincangan yang lepas juga mengkisahkan sesuatu yang pelik, ganjil berlaku, di mana Nabi Allah Zakaria berumur 100 tahun lebih, dalam keadaan dirinya sudah lemah, mempunyai seorang isteri yang sudah diketahui bahawa istrinya itu adalah seorang yang mandul. Mungkin keilmuan ketika itu boleh mengenali wanita yang subur atau wanita yang mandul, dan dikatakan bahawa isteri kepada Nabi Allah Zakaria ini seorang yang mandul dalam usia yang tua. Diberi berita gembira mendapat seorang anak yang bernama Yahya alaihissalam. Kemudian kita telah membicarakan dalam siri Facebook dunia maya, sebab kita ni dikenali sebagai manusia sosial, bukan manusia dunia sosial begitu. Jadi kita secara kata mubasyaratan, secara live ini lebih baiklah, secara bersemuka. Kalau ada peluang bersemuka, kita bersemukalah. Alhamdulillah sekolah sudah buka. Kalau saya sebagai seorang guru, rasanya bersemuka itu lebih baiklah, walaupun mungkin ada baiknya juga secara Google Meet. Itu dia. Tetapi itu dia. Jadi dalam membicarakan tentang Nabi Allah Zakaria, dalam ayat yang sebelum ni diceritakan Nabi Allah Zakaria ni seorang anak yang baik, seorang anak yang daripada kecilnya lagi seorang yang sangat tekun mempelajari Alkitab, yakni kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi yang sebelum itu, dipelajari dengan sesungguh ketika dia masih lagi kecil, menunjukkan wataknya menggantikan kenabian, memimpin Bani Israel. Itu satu kisah yang pelik, satu kisah yang ganjil, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi kisah dalam surah Maryam ini, seorang perempuan yang salihah, yang baik, ahli ibadat, daripada keluarga yang baik, yang sangat tekun melazimi dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi suatu sunnatullah yang nak diangkat darjatnya itu diuji. Nak diangkatnya kelebihan baginya, diberi kelebihan baginya, diuji. Bukan calang-calang ujian yang menimpa Maryam alaihissalam. Dimulakan dalam ayat yang ke-16 ini, didatangkan kalimah wazkur, ceritakan, wazkur, sebutkan, nyatakan fil kitab, dalam kitab, kisah Maryam. Izin tabazat min ahliha, ketika ia menjauhkan diri daripada keluarganya. Sesungguhnya Allah menyebut kisah kelahiran Maryam ini dari keturunan Daud alaihissalam, dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Beliau berada di antara keluarga suci, keluarga yang baik dalam kaum Bani Israel. Allah menyebut kisah kelahiran beliau, kelahiran Maryam itu sendiri, dari ibunya pada surah Ali Imran. Ibunya menazarkannya sebagai muharrarah, iaitu orang yang berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis.
Di mana dahulu mereka bertaqarrub dengan cara yang demikian. Beliau ni lahir dalam keluarga Bani Israel dengan suatu penghormatan. Orang hormat dia. Beliau adalah seorang wanita ahli ibadah, tekun ibadah, terkenal, gadis muda yang tidak bersuami. Beliau berada dalam pemeliharaan suami saudaranya, iaitu abang iparnya, iaitu Zakaria, salah seorang nabi di Bani Israel, serta pembesar yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Nabi Allah Zakaria melihat bahawa Maryam ini memiliki kelebihan, ada kelebihan. Karamah ini diberikan selain daripada Nabi, ada karamah. Orang-orang alim, orang-orang wali diberi karamah. Di antara karamah Maryam ialah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab tempat dia beribadat, Nabi Allah Zakaria ini mendapati di sisi Maryam ini ada rezeki, yakni ada makanan, ada buah-buahan. Qala, dia pun bertanya, ya Maryam, anna laki haza, daripada mana ni benda ni? Qalat huwa min indillah, dia kata ini adalah daripada Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah merezeki ada kepada sesiapa yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa hisab. Diceritakan bahawa Nabi Allah Zakaria mendapati di sisi Maryam buah-buahan musim dingin di musim panas. Yang pelik yang menunjukkan bahawa buah ni bukan daripada manusia tapi betul-betul daripada Allah, ialah ketika musim sejuk di sisinya buah musim panas, ketika musim panas di sisinya buah musim sejuk. Ini pelik yang diperolehi oleh Maryam alaihissalam. Diceritakan kisah-kisah ini menjadi suatu pengajaran. Setiap huruf, setiap perkataan, setiap ayat yang dalam Quran itu adalah petunjuk kepada kita. Barakah Al-Quran itu ada. Setiap yang ada dalam Quran itu adalah penting diceritakan. Kalau benda yang tak diceritakan tak penting. Apa saja disebut dalam Al-Quran, yang disebut itu boleh diambil hikmah pengajaran daripadanya. Itulah daripada kisah Maryam alaihissalam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, iaitu dia mengasingkan dan menjauhkan diri dari mata mereka, pergi ke satu timur, Masjid Baitul Maqdis. Mereka orang Nasrani menjadikan tempat lahir Isa itu sebagai kiblat. Fantakhazat min dunihim hijaba, maka ia menjadikan tabir, ada suatu tempat yang melindunginya dari mereka, ini daripada orang ramai, iaitu menutup dirinya dari mereka. Lalu Allah mengutuskan Jibril kepadanya, fatamassala laha basharan sawiyya, maka Jibril itu menjelma di hadapannya sebagai manusia yang sempurna. Iaitu Jibril datang dalam bentuk manusia. Ketika dia duduk beribadat, dia datang manusia, mestilah terkejut, mestilah dia rasa takut. Disebut dalam ayat ini oleh Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Ibn Juraih, Wahb bin Munabbih, Suddi, tentang firman Allah, fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, iaitu Jibril alaihissalam. Jadi perkataan roh ini ialah Jibril. Dalam Quran bila disebut ar-roh adalah malaikat Jibril. Tapi bukan perkataan roh itu menunjukkan semuanya Jibril, tapi ada perkataan yang menunjukkan Jibril. Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbi yakuna minal munzirin. Dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, iaitu Jibril alaihissalam. Jadi perkataan roh di situ ialah
Jibril alaihissalam. Allah mengutus Jibril alaihissalam bertemu dengan Maryam. Ketika melihat Jibril itu, Allah menyebut qalat, telah berkata. Siapa yang berkata? Maryam telah berkata, inni a'udzu birrahmani mink, aku minta berlindung daripada Tuhan yang penyayang, minka, daripadamu. Yakni mungkin dia melihat takut-takut bimbang kejahatan daripada lelaki yang datang berjumpa dengan dia. Lelaki tadi Jibril alaihissalam. In kunta taqiyya, jika kamu seorang yang bertakwa. Daripada raut wajah Jibril alaihissalam, bersih putih, itulah pencerimaan dia dalam bentuk manusia yang pernah juga dilihat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan suatu hadis berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Juga Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sedemikian, bentuk yang menyerupai manusia dengan pakaian yang putih, tidak ada menunjukkan dia ini orang yang bermusafir dan sebagainya. Itu juga disaksikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelmaan Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini apakah berita yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Qala, telah berkata, innama ana rasulu rabbik, aku ni, Jibril berkata, aku ni adalah utusan Tuhanmu, liyahabalaki ghulaman zakiyya, untuk memberitahumu seorang laki-laki yang suci, iaitu kamu akan memperolehi seorang anak. Ada cerita ni, cerita yang pelik, cerita yang ganjil, yang menjadi suatu titik perbezaan di antara Islam dan Kristian. Islam menyatakan bahawa ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengurniakan kepada seorang wanita tanpa seorang bapa. Ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Pihak yang lain mengatakan bahawa ini adalah ibnullah, anak Allah, menyeleweng daripada fakta yang tepat berkaitan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Apa dialog yang seterusnya di antara Maryam alaihissalam dengan Jibril alaihissalam? Dia pun berkata, qalat, telah berkata. Jadi qala merujuk pada lelaki, qalat merujuk kepada perempuan. Siapa yang telah berkata? Maryam telah berkata, anna yakunu li ghulam, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku nak memiliki seorang anak laki-laki, walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak disentuh pun oleh seorang lelaki. Ini indahnya bahasa, belapiknya bahasa. Disebut perkataan sentuh, yang menjadi khilaf di kalangan ulama bila perkataan sentuh. Jadi sentuh sini maksudnya sentuh lah, kita faham, bukan sentuh bersentuh yang tu. Dalam faham yang lebih dari itu, kita faham lah. Itu dia. Bila membicarakan tentang sentuh dalam bab wudu, itu khilaf di kalangan fuqaha. Sentuh laki perempuan batal. Ada pula kalau begini batal, kalau begini tak batal. Suami isteri begini batal. Jadi berlaku khilaf, berlaku perbezaan pandangan dalam masalah fiqh. Itu menggambarkan kehebatan dan keluasan rahmat. Hebatnya Islam ni ada keluasan dari sudut fiqhnya, ada perbezaan dari sudut fiqhnya, tidak satu pandangan. Ini memudahkan kita.
Kalau kita nak ambil pandangan kata batal suami isteri, batal lah. Kalau kita nak ambil pandangan yang kata tak batal, itu pun dibolehkan. Itu yang saya belajar lah. Mungkin kalau kita belajar dengan guru lain, mungkin berbeza pula pandangan. Itu. Jadi masalah fiqh ni dia adalah masalah yang luas. Sebab itu mufti ni disebut sebagai sahibus samahah. Samahah maksudnya bertolak ansur, berlapan dada. Jadi dalam menentukan apa-apa keputusan, fatwa dan sebagainya, ada nas dan mengambil kira beberapa perkara yang berkaitan dengan itu nak ceritakan perkataan sentuh tadi. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut Maryam alaihissalam bertanya, aku tidak disentuh oleh seorang lelaki. Ada aku ni pula bukan seorang yang penzina, walam aku baghiyya. Kalau kita belajar perkataan lam ini menunjukkan sesuatu yang tak pernah daripada dulu lagi sampailah sekarang tak pernah pun disentuh lelaki, dan dia bukan seorang yang penzina. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, qala kazalik, demikianlah, qala telah berkata Tuhanmu, huwa alayya hayyin, Tuhan kata bagiku mudah. Allahu akbar. Nak mengadakan anak dalam kandungan seorang perempuan tanpa seorang lelaki, hayyin, mudah. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Suatu ujian besar kepada seorang yang akan melahirkan pemimpin kepada Bani Israel, yang bernama Isa alaihissalam, Nabi kita. Bagi kita umat Islam, semua Nabi-Nabi yang terdahulu itu adalah Nabi kita, yang mesti kita beriman dengannya. Itu dia. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita bezakan di antara Nabi-Nabi, beriman dengan semua Nabi. Itu keimanan kita orang Islam. Sebut Nabi kita ialah semua Nabi-Nabi. Nabi penutup ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi selepas itu. Bahkan dalam Al-Quran disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali. Tetapi nama Nabi-Nabi lain disebut sampai puluhan kali. Menunjukkan bersambungnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Nabi Adam, Nuh alaihissalam adalah suatu risalah yang sama, menjadi risalah kepada perjalanan sejarah dunia, ialah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap mereka secara sunnahnya diuji dengan pelbagai kesukaran hidup. Jadi memberi pengajaran kepada kita lah. Pada kita, kalau lah susah tu, ada lagi orang susah. Saya tengok kadang-kadang kita balik, kalau ada anak kecil, anak menangis, tapi dia tengok kawan kita, Allah, anak dia sakit, kita setakat menangis, lepas menangis dia main balik. Ada orang pula anak dia sakit. Jadi bila kita tengok orang yang lagi bawah tentang kesusahan mereka itu, melapangkan dada kita. Begitulah bila kita membaca kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, termasuk kisah Maryam ini, ujiannya sangat berat, fitnah pada dirinya. Ini ujian yang Allah nak jawab ni, orang kata tak ada nak jawab lah. Tak ada benda yang boleh jawab, melainkan iman saja yang boleh menjawab persoalan di sebalik fitnah yang ditimbulkan kepada insan yang bernama Maryam alaihissalam. Dan bila Allah menyebut dalam Quran nama Isa bin Maryam, disebut nama Maryam, menunjukkan apa? Angkat martabat wanita. Dalam Islam ni wanita ni martabat yang sangat tinggi. Wanita ini mempunyai tugas yang sangat penting. Wanita, sebab wanita inilah yang melahirkan generasi. Rosak wanita, rosak generasi. Tu nak cerita. Allah bila sebut nama Nabi Allah Isa bin Maryam, angkat martabat insan yang bernama wanita. Wanita bukan kelas kedua, tapi dia adalah penting dalam
Islam. Punya tanggungjawab yang besar kerana dia adalah penerus didikan pada generasi-generasi yang seterusnya. Itulah peranan seorang wanita. Sebab itu di antara strategi untuk rosakkan umat ini ialah rosakkan wanita, pergaulan bebas, pemakaian, rosakkan wanita. Itu dia di antara strategi untuk rosakkan wanita. Saya tak ada jam. Kalau azan nanti kita apa? Okey, ayat yang seterusnya di dalam ayat yang ke-22 menceritakan tentang keadaan ketika dia mengandungkan anaknya, kemudian dia melahirkan. Dan ini dalam ayat yang seterusnya ini menjawab bahawa Nabi Isa AS bukan lahir pada musim sejuk, tetapi lahir pada musim panas. Bukan 25 Disember, lahir pada musim panas, tidak lahir pada musim sejuk. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya فأجاءها المغاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Maka Maryam mengandung. Hamalathu, mengandung. Ada orang baca surah Maryam ni, orang kata nak memudahkan nak mudahkan bersalin, memudahkan wanita bersalin anak. Jadi baca surah Maryam. Nak bagi handsome, baca surah Yusuf. Mungkin ada lah hikmahnya, wallahualam. Tapi dalam sebalik surah tu ada cerita. Dia pun mengandung, fantabazathi makanan qasiyya, duduklah satu tempat, mengasingkan diri dengan kandungan itu, satu tempat yang jauh. Fa ajaaha al-maghadu ila jiz'atin nakhlah, maka rasa sakit anak tempat, memaksa dia ila jiz'in nakhlah, bersandar di nakhlah. Nakhlah ni pokok kurma. Ketika dia bersandar di pokok kurma tu, dia pun ialah dalam keadaan mungkin fitnah yang besar yang dia akan hadapi. Dia pun berkata, qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya. Dia kata alangkah, ya laitani, alangkah baiknya, ataupun kalaulah. Jadi kalau didatangkan perkataan ya laita ni dalam bahasa Arab ialah suatu impian yang tidak mungkin. Jadi qala al-kafir ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, kalaulah aku ni diciptakan dari ataupun dijadikan sebagai tanah, bukan diciptakan, impian yang tidak mungkin. Jadi impian yang dinyatakan oleh Maryam alaihissalam, impian yang tidak mungkin. Apa impiannya? Dia kata alangkah baiknya, ya laitani mitu, aku ni mati qabla haza, aku ni mati. Tekanan nak cerita Allah bila sebut dalam Quran tu, kita boleh gambarkan bagaimana tekanan seorang wanita yang baik, tiba-tiba dia ada kandungan seorang anak. Ataupun dia kata wa kuntu nasiyan mansiya, bila aku ni mati dan jadilah aku ini sesuatu yang tidak nasiyan, dilupakan, mansiya, lagi dilupakan. Nasiyan mansiya ni lupa dan dilupakan. Maksud biar orang tak kenal lah aku ni, tak kenal pun tak apa. Luput dalam sejarah manusia. Begitulah nak cerita. Boleh jadi tekanan ataupun keadaan yang dihadapi oleh Maryam alaihissalam ketika berdepan dengan kesusahan. Dalam ayat ini ada ulama menyebut kalau kita menghadapi fitnah, boleh berdoa dengan, boleh mengharap begitulah. Tapi kalau sabar itulah yang lebih baik. Cuma bagi kita yang jelas, kalaulah hidup itu lebih baik, panjang umur itu lebih baik, itulah yang lebih baik. Kalau kematian itu lebih baik, begitulah kadang kalau kita ditimpa dengan sakit dan kesukaran. Itu dia, tidak boleh mengharapkan kematian.
Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Datang pula Jibril sekali lagi, menyeru dari satu tempat yang rendah. Fanadaha min tahtiha. Maksudnya boleh jadi kita faham bahawa untuk menjadi penenang, kalau cakap tinggi itu tak kena cakap dari tempat yang rendah, menghampiri. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Janganlah kamu bersedih. Alla tahzani. Bila disebut ada ya di belakang tu merujuk pada muannas, merujuk pada Maryam alaihissalam. Jangan kamu sedih. Qad ja'ala, telah dijadikan, rabbuki, Tuhanmu, telah menjadikan di bawahmu itu Sariya, sungai. Kemudian wahuzzi ilaiki bijiz'atin nakhlah, dan goyangkanlah, huzzi ilaiki, goyangkanlah, bijiz'atin nakhlah, pangkal pokok kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka gugurlah buah kurma yang masak kepadamu. Jadi kurma ni dia ada beberapa nama. Bila sebut rutaban itu, rutab itu dia hanya ada pada musim panas. Menunjukkan bahawa lahirnya Isa AS ialah di musim panas, bukan 25 Disember. Ini tarikh pembohongan. Itu masa ceramah di masjid oleh Dr. Rafa, Dr. Muhammad Rafa, disebut bahawa 25 Disember itu dirayakan ataupun ditetapkan perayaan oleh seorang maharaja yang zalim. Saya ceritalah yang menetapkan tarikh itu. Sebenarnya tarikh dia, bukan tarikh kelahiran Isa AS, sengaja disebut. Itu mungkin strategi politik raja yang pernah diceritakan dalam kerajaan-kerajaan zalim yang merintah dinasti Kristian. Itu dia. Isyak dulu. Itu bagi laluan azan. Okey, 4 minit ya. Itu perkataan rutaban janiyya. Apa hikmah sungai dan apa hikmah buah kurma? Gugur buah kurma. Jadi kalau kita nak nampaklah seorang gadis yang sedang menghadapi kesakitan untuk melahirkan anak. Pokok kurma, agak-agak kita kalau dia goyang tu boleh jatuh tak buah kurma tu. Tak jatuh ya. Tapi kenapa dalam ayat ini wahuzzi ilaik, kamu goyangkan? Nak nyuruh satu benda tu kena usaha. Allah bukan bagi percuma, tak kena usaha. Menunjukkan bahawa kalau ikut Jibril boleh datangnya bawah macam tu kan. Tapi nak sebut bahawa hikmahnya ketika keadaan itu, usaha tu kena ada, ikhtiar dan usaha tu. Tu dia nak tunjukkan bahawa walaupun dia seorang ketika dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sakit, kita boleh gambarkan kalau isteri kita ya, tiba-tiba disuruh goyang pokok untuk mendapat buah. Ini menunjukkan bahawa saranan usaha di dalam Islam. Itu dia. Kemudian fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah, minumlah, wa qarri aina, dan bersenang hatilah kamu. Fa imma tarayanna minal bashar ahadan, dan sekiranya kamu tengok ada manusia melihat, maka katakanlah, fakuli, maka katakanlah, Maryam katakanlah, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Aku ni telah bernazar dengan Tuhan yang Maha Penyayang, puasa
Apa puasanya?